الحمد لله الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, sahabat dan yang dihormati sekalian. Pertama, marilah sama-sama kita lafazkan setinggi rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia perkenan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi dan saat yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dapat sama-sama hadir dalam majlis kita sebagaimana yang telah dirancangkan, dan mudah-mudahan majlis kita ini kita datangi ia, kita hadiri ia dengan mengikhlaskan hati-hati kita, niat kita hanya sahaja untuk mendapat rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tahu bahawa tanpa rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan dan hidup kita akan sia-sia belaka. Jadi marilah sama-sama kita penuhi majlis kita ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Yang maksudnya tidaklah satu kaum berkumpul dalam satu rumah daripada rumah-rumah Allah, mereka itu dengan mengisinya dengan membaca kitab Allah dan saling mengajarkan di antara mereka, melainkan akan diturunkan ke atas mereka sakinah, kebahagiaan, rahmat akan menyirami mereka, para malaikat mengerumuni mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama mereka dalam kalangan malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada pagi ini, dan mudah-mudahan kebersamaan kita ini juga dibersamai juga oleh para malaikat yang sentiasa memohonkan rahmat dan memberikan, menyiramkan rasa kebahagiaan dalam diri kita, dalam hati kita, sentiasa mendoakan agar kita dirahmati dan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melihat kita semua, menyebut-nyebut nama kita semua dari kalangan para malaikat yang qarib dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi pada pagi ini marilah sama-sama kita cuba dekati satu maudhu yang rasanya tidak asing bagi kita. Tidak asing kerana selama kita mengikuti proses tarbiyah dari awal hinggalah ke saat ini, rasanya istilah-istilah ini tidak lekang daripada pemahaman kita atau daripada pendengaran kita. Satu maudhu yang awal-awal dulu dikatakan, kalau kita nak jadi orang-orang Rabbani, maka kita kena lalui sistem Rabbani.
itulah yang anda dengar daripada besannya Ustaz Omar Haji Saleh. Jadi dia kata demikian. Jadi kalau kita nak jadi insan Rabbani, maka kita kena lalui manhaj Rabbani atau sistem Rabbani. Dan kita akan dekati mawdu' ini, dan mudah-mudahan kita akan berusaha untuk menjadi salah seorang daripada unit-unit yang mengisi generasi Rabbani ini, insyaAllah. Jadi sebagai pembukaan, semua masyarakat yang beriman, orang-orang yang beriman mendambakan generasi masa depan adalah generasi Rabbani. Bahkan mereka sendiri berharap akan boleh menjadi generasi Rabbani itu sendiri, dan menjadi salah satu unit daripada anggota atau anggota-anggota dalam generasi Rabbani itu sendiri. Kerana perkara ini kita rasakan demikian kerana kita sedar bahawa label tahap ataupun apa sebut yang kita nak sebutkanlah, label Rabbani ini menggambarkan generasi emas umat Islam, generasi yang amat unik yang disebutkan oleh Asy-Syahid Said Qutb rahimahullah, jilul Quran al-Farid, jil Quran al-Farid, iaitu generasi Al-Quran yang unik, jadi itulah sebenarnya yang menjadi dambaan kita semua. Siapa pun tidak mengingkari perkara ini. Kita semua sebenarnya kita berhasrat untuk menjadi salah satu daripada unit-unit dalam generasi Quran Al-Farid tadi, generasi Al-Quran yang unik, atau kita sebut pada pagi ini sebagai generasi Rabbani. Ini satu perkara yang seharusnya adalah. Apa sebabnya? Kerana kita ada matlamat yang jelas. Kita ada matlamat yang jelas. Matlamat yang jelas kita adalah untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan ditampilkan nanti dalam bentuk balasan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah yang akan generasi inilah yang akan mengisi syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi Rabbani inilah yang akan mengisi syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itulah bagi kita yang memahami, bagi kita yang mengimani benar-benar akan ajaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita meyakini perkara ini dengan sebenar-benar keyakinan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita dapat mengupasnya dengan sebaik-baik pada pagi ini, dan mudah-mudahan menjadi suatu yang akan kita jadikan bekalan yang sentiasa bermain dalam fikiran kita, sentiasa bermuamalah ataupun sentiasa dirasai dalam hati kita, dan sentiasa juga insyaAllah dijadikan sebagai amalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai pengenalan kepada tema ini, insyaAllah kita akan lihat beberapa perkara yang berkaitan, iaitu yang pertama, generasi Rabbani merupakan generasi penerus Islam. Jadi ini adalah merupakan suatu keyakinan yang patut kita letak pada diri kita. Generasi Rabbani lah yang diharapkan untuk meneruskan
din Allah Subhanahu wa taala ini terus hidup di atas muka bumi ini. Ya. Jadi kita tidak boleh mengharapkan, tidak dapat mengharapkan generasi-generasi lain yang diciplak daripada sistem-sistem lain, yang dilahirkan oleh sistem-sistem lain, selain daripada sistem ataupun manhaj Rabbani, untuk meneruskan atau menegakkan din Allah Subhanahu wa taala. Jadi generasi-generasi yang dibentuk dengan manhaj-manhaj yang lain, sebenarnya mereka itu tidak mampu untuk meneruskan dalam konteks menjalankan dan memelihara din Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, generasi Rabbani ini akan dilahirkan sepanjang zaman. Generasi yang dikatakan generasi Rabbani ini akan tetap lahir sepanjang zaman. Ini satu keyakinan yang perlu kita letakkan pada diri kita. Kerana ini kita ambil sebenarnya daripada apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga yang telah Rasulullah tentunya mengambil mengambil pandangan tersebut daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, daripada Al-Quran Al-Karim. Generasi ini akan terus lahir sepanjang zaman. Siapa mereka? Mudah-mudahan kita di dalamnya. Jadi kita nak lihat siapa mereka sebenarnya, kita sebenarnya tak perlu kita persoalkan yang itu, tetapi yang sebenarnya kita sebenarnya nak berada di dalam kumpulan tersebut. Mungkin pada hari ini kita boleh lihat sebagaimana yang kata Tuan Haji Alis tadi, sahabat-sahabat mujahidin kita di Gaza, itu merupakan contoh. Sebab mafhum daripada hadis Rasulullah SAW pun ada menyatakan, bila sahabat-sahabat ditanyakan akan lahir, kata Rasulullah SAW akan lahir generasi dari semasa ke semasa sepanjang zaman. Mereka ini tidak akan diluputkan oleh masa, oleh zaman, oleh kekangan-kekangan, oleh cabaran-cabaran, oleh gugatan-gugatan. Siapa kata Rasulullah, di mana mereka? Sahabat-sahabat bertanya, di mana mereka ya Rasulullah? Mereka itu di Baitul Maqdis, iaitu orang-orang yang perjuangkan, kalau dalam konteks sekarang ini, perjuangkan pembebasan Masjidil Aqsa. Jadi generasi ini akan lahir sepanjang zaman. Dan kalau itulah antara contoh generasi Rabbani yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW, yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya lah kita menjadi salah seorang yang bercita-cita besar untuk mendekati mereka dan untuk melaksanakan satu manhaj agar kita dapat menjadi seperti mereka juga. Yang seterusnya ialah proses kelahirannya bukanlah spontan, bukan spontan. Kelahiran generasi Rabbani ini bukan satu yang proses spontan, terus lahir. Kata orang Jawa itu ujuk-ujuk lahir gitu, tak ada. Dia mesti ada proses dia. Jadi kena ada proses, kena ada manhaj. Sebab tu kita menitik beratkan kita ni ada kurikulum, kita ada sukatan pelajaran, kita ada itu dan ini dan sebagainya yang ada dalam jamaah kita ini, yang seharusnya kita lalui agar kita dapat melahirkan generasi Rabbani. Dan akhir sekali, generasi Rabbani ini punya ciri-ciri yang khusus, yang insyaAllah kita akan sentuh beberapa ciri khusus yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim berkenaan dengan generasi ini.
Dan kita lihat dahulu secara pada definisi daripada aspek bahasa, perkataan ataupun istilah Rabbani. Ibnul Ambari, Al-Ambari menyatakan bahawa Rabbani ini daripada kata dasar Rabb yang bermaksud pencipta, pengatur makhluk, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Daripada segi bahasa, Rabb tu bermaksud ialah daripada akar kata Rabb ni, pencipta atau pengatur makhluk, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini salah satu daripada perkara yang telah pun kita perkatakan acap kali lah, dari segi Rabb, rububiyah kita, kita keyakinan atau tauhid rububiyah, yang meyakini bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pengatur, penyusun, pencipta, pemelihara. Itulah yang mempunyai sifat-sifat yang maha agung. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripada kata akar Rabb itu ditambah dengan imbuhan alif dan nun menjadi Rabban, menerbitkan makna hyperbola, kesangatan, kesangatan. Makna hyperbola, kesangatan, bermaksud orang yang memiliki sifat yang sangat sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Jadi bila dikatakan Rabbani, maka bila kita nak bersifat dengan sifat Rabban tu, maka dia mestilah memiliki sifat yang teguh, yang sangat kuat pegangannya. Sebab sangat kuat pegangannya, sangat kukuh ikatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat akrab hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbah. Jadi inilah satu perkara dari segi aspek bahasa yang perlu kita, jangan kita rasa satu yang tak penting, tapi kita nak menghayati sebenarnya benda ni. Perkara ni kita nak hayati. Kalau kita tidak benar-benar menjadi orang yang Rabbani, maka kita kena ada tekad, ada usaha untuk menguatkan hubungan kita dalam arti kata yang sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuat betul-betul, kukuh betul-betul, rapat, akrab betul-betul dengan Allah. Kasih, dalam arti kata yang sebenarnya, kasih yang sebenarnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah baru memenuhi kata-kata istilah Rabbani. Kemudian Rabbani itu adalah merupakan kata tunggal. Kalau seorang dipanggil Rabbani, kalau dalam bentuk jamaah sebagai Rabbaniyu, ramai-ramai. Jadi kita nak berusahalah insyaAllah untuk masuk dalam kumpulan ini. Baik. Daripada segi istilah, Sayyidina Ali Abi Talib radhiyallahu anhu yang menyatakan bahawa generasi Rabbani ini adalah merupakan generasi yang memberikan santapan rohani bagi manusia dengan ilmu ataupun hikmah, dan mendidik mereka atas dasar ilmu. Jadi ini kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu, generasi yang memberi santapan rohani kepada manusia dengan ilmu dan hikmah, mendidik mereka atas dasar ilmu. Jadi tentunya seorang yang nak memberikan santapan rohani, nak memberikan santapan ilmu dalam bentuk ilmu ini,
kepada manusia, tentu dia mempunyai sesuatu untuk diberikan, iaitu ilmu. Perlu ada ilmu terlebih dahulu. Jadi perlu ada ilmu terlebih dahulu. Sebab tu kita lihat Rasulullah SAW datang, diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, menyampaikan ilmu dahulu kepada sahabat-sahabat ridwanullah alaihi, menyampaikan ilmu. Kemudian daripada ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat-sahabat pula menyandang tugas yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu untuk menyampaikan pula kepada orang lain. Jadi generasi inilah jadi perlu ada persediaan ilmu terlebih dahulu untuk memberikan santapan ilmu kepada orang lain. Faqidus syai' la yu'ti. Seorang yang tidak punya apa-apa, dia tidak akan boleh memberi sesuatu kepada orang lain. Itu peribahasa Arab. Kalau tak ada, kita tak ada apa-apa, tak ada duit, macam mana kita nak bagi orang duit? Kita tak ada makanan, bagaimana kita nak bagi makan pada orang lain? Kita tak ada keinginan, bagaimana kita nak berikan sesuatu yang ada pada kita kepada orang lain? Itu dalam bentuk yang lebih dalam lah. Tapi kalau yang tadi yang kita kata uang, duit, itu semua benda-benda yang nampak. Tetapi kepunyaan yang tak nampak, yang dalam hati kita inilah yang macam mana kita nak cuba terjemahkan ataupun kita nak nyatakan dalam hidup kita. Jadi generasi yang beri santapan rohani kepada manusia dengan ilmu. Pada awal mukaddimah kita pun tadi kita dah baca satu hadis, yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum. Yatluna kitabullah, yang mengajarkan, belajar tentang kitab Allah Subhanahu Wa Taala, mengajar. Kemudian wa yatadarasunahu bainahum, kemudian dia mengajarkan di antara sama mereka. Jadi ini perlu ada. Jadi generasi Rabbani ini perlu ada santapan dia, iaitu dalam bentuk ilmu yang benar, atau disebutkan di sini sebagai hikmah yang benar. Mudah-mudahan dengan itu maka mereka akan dapat mendidik oleh orang lain dengan apa yang telah mereka dapati. Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair radhiyallahu anha berkata, Rabbaniyun adalah orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Lebih kurang apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, yang berilmu kemudian dia mengajarkan ilmu. Jadi kalau kita ringkaskan ataupun kita simpulkan dalam konteks kita lah, dalam konteks kita ni, kita dah melalui proses dalam manhaj kita ini. Kita melalui proses halaqah, kita telah melalui proses apalah program tarbiyah 7 wasilah dakwah tu kita dah lalui semuanya. Maka di sinilah kemudian selepas itu dia bukan tertampung di dalam diri kita semata-mata, akan tetapi dia perlu dikeluarkan pula, untuk diserlahkan, untuk diberikan, untuk diperkenalkan, untuk diiklankan kepada orang lain. Jadi inilah yang perlu ada dalam konteks kita menghayati generasi Rabbani. Baik. Seterusnya apa yang dikatakan oleh Qatadah
dan juga Atha. Kata dia Rabbaniyun adalah para fuqaha, ulama, pemilik hikmah, ya. Jadi ini lebih spesifik pada fuqaha, ya, yang faqih betul-betul tentang ilmu, ya, lebih dalam lah, ya. Ulama, pemilik hikmah. Jadi ini pun dia merujuk pada apa yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas dan juga Sayyidina Ali Abi Thalib. Kemudian Imam Abu Ubaid mengatakan bahawa beliau mendengar seorang ulama yang banyak mentelaah kitab-kitab menjelaskan Rabbani adalah para ulama yang memahami hukum halal dan haram dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kesemua definisi tentang istilah Rabbani, kalau kita lihat sepakat menyatakan bahawa adalah merupakan golongan yang berilmu kemudian menyampaikan ilmu. Itulah yang dikatakan Rabbani. InsyaAllah. Manakala daripada Al-Quran Al-Karim, kita tengok apa yang dinukil daripada Al-Quran Al-Karim tentang definisi Rabbani. Sebagaimana dinyatakan, generasi Rabbani adalah generasi yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Mempelajari Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum. Atau kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 79. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Yang maksudnya, tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, kerana kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Jadi selari, kalau kita lihat apa yang telah dikatakan oleh para ulama, oleh orang-orang yang terdahulu, selari, mereka tentunya mengambil aspirasi daripada Al-Quran Al-Karim, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ini, ayat 79. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, kalau kita lihat dalam konteks kehidupan umat manusia dari semasa ke semasa, kita lihat kalau dulu umat Nabi Musa, umat-umat yang terdahulu, mereka diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutuskan kepada mereka Nabi dan Rasul, diberikan kepada mereka kitab sebagai panduan, akan tetapi mereka mengubah-ubah kitab mereka, mengubah panduan-panduan yang diberikan kepada mereka, membunuh Nabi mereka, menentang Nabi mereka, menentang Rasul-Rasul yang diutus kepada mereka, dan di antara mereka ada yang menyatakan sembahlah aku. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha besar, yang maha agung, yang maha tinggi. Itulah ke orang-orang yang terdahulu. Jadi itu tidak digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila diberikan kitab, bila diberikan diutuskan kepada Nabi dan Rasul, maka hendaklah mengikut. Jangan
ada perkara-perkara lain ataupun kehendak-kehendak lain, keinginan-keinginan lain yang perlu dia lakukan setelah diberikan kitab dan juga diutuskan kepada mereka Rasul. Akan tetapi Allah kehendaki, maka hendaklah dia berkata, hendaklah kamu menjadi Rabbaniyin, walakin kunu Rabbaniyin. Kamu nak jadi, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani. Kerana apa kamu kerana jadi orang Rabbani? Bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Kerana kamu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Tetap mempelajarinya. Jadi sebab itu Al-Quran yang kita sama-sama sepakat, telah pun sepakat dari awal lagi menyatakan Al-Quran ini sebagai sumber rujukan kita, sebagai panduan kita. Maka perlu kita kembali mengambil Al-Quran, ilmu, belajar kandungan daripada Al-Quran Al-Karim ini, mempelajari benar-benar, dan apa yang kita fahami daripada Al-Quran, apa yang telah kita yakini, dan apa yang telah pun kita ketahui daripada apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, yang telah dinyatakan dalam pelaksanaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in dari semasa ke semasa hingga ke sekarang ini. Maka kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan dengan itu kita termasuk dalam golongan orang-orang Rabbani ini. Maka satu keyakinan yang seharusnya ada dalam minda kita, dalam minda kita seharusnya ada keyakinan bahawa generasi Rabbani ini akan sentiasa lahir sebanyak zaman. Ada sebagaimana yang dijelaskan awal tadi, pengenalan tema tadi, generasi ini akan lahir sepanjang zaman. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik, wa laysa fi hadits Qutaybah wa hum kadzalik. Maksudnya akan sentiasa ada sekelompok umatku yang dimenangkan atas kebenaran, atau yang sentiasa kukuh berpegang teguh pada kebenaran, zahirina 'alal haqq, mereka itu lahir, keberadaan mereka di atas dunia ini dengan membawa kebenaran, atas kebenaran, tidak sedikit pun mereka melencong, menyeleweng daripada kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak akan memberikan mudarat ke atas mereka orang-orang yang memusuhinya. La yadurruhum man khazalahum, yang memusuhinya tak ada sedikit pun mudarat. Kita konteks sekarang ni kita lihat, walaupun Gaza itu pecah, segala bangunan dia runtuh, boleh katakan berapa, lebih daripada 50% daripada Gaza itu telah pun musnah, tetapi mereka tetap pejuang-pejuang Islam daripada Brigade Qassam, Hamas. Jadi semua ini mereka tidak tetap teguh dalam perjuangan mereka. Tidak ada mereka di antara mereka yang berundur ke belakang, meninggalkan medan. Jadi tidak akan la yadurruhum man khazalahum, tidak akan membahayakan, tidak akan sedikit memberi mudarat musuh-musuh mereka ila qiyam as-sa'ah wa hum kadzalik,
hinggalah hari kiamat, sedangkan mereka tetap seperti itu. Ya, mereka tetap seperti itu. Terus, maknanya dia terus menerus, tak ada tergugat, tak ada rasa takut, tak ada rasa gundah gulana, tak ada rasa kecewa. Inilah sifat seorang yang dikatakan Rabbani. Ya, dikatakan Rabbani. Maknanya dia pegang teguh betul-betul apa yang telah Allah tetapkan kepada mereka, dan matlamat mereka tidak ada lain selain dua perkara, iaitu imma dia menang ataupun syahid fi sabilillah. Jadi itu adalah merupakan satu matlamat yang cukup mulia, yang cukup tinggi, yang perlu ada dalam hasrat ataupun hati nurani seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun sebenarnya banyak perkara ini telah pun awal-awal dijelaskan oleh Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna rahimahullah, bahawa perjuangan Islam ini merupakan perjuangan yang bukan ditata dengan permaidani merah, akan tetapi dia penuh dengan onak duri yang perlu diharungi dengan jiwa yang kental benar-benar untuk menuju matlamat, sama ada berjaya ataupun mendapat syahid fi sabilillah. Jadi itulah sebenarnya sunnah Allah Subhanahu wa taala, perjuangan untuk menegakkan din Allah Subhanahu wa taala ni, bukannya satu perjuangan yang senang, jalannya senang, tetapi dia penuh dengan kesukaran. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Jalan untuk meraih syurga itu, huffatil jannatu bil makarih, penuh dengan onak duri, onak duri. Wa huffatin nar bis syahawat, tetapi jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala itu dihiasi dengan syahwah yang menarik, menarik perasaan, menarik hati, walaupun dia sukanya itu sebentar, sukanya sebentar, dia lihat dan sertai konsep, dia gembira sebentar, tetapi habis konsep hilang kegembiraan. Tapi hakikatnya inilah yang perlu kita sedar, bahawa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu perlu dengan hati yang cekal, hati yang benar-benar kukuh, untuk mencapai matlamat yang kita jelas ada di hadapan kita. Sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahawa din Allah Subhanahu wa taala atau Islam ini akan kekal dan tidak akan binasa. Jadi bila kita lihat daripada hadis yang telah dijelaskan tadi, hadis Rasulullah, din Allah ni tetap akan kekal dan binasa. Tetap akan kekal, tidak akan binasa, din Allah, kerana dia milik Allah. Allah yang bagi, Allah yang turunkan, Allah yang wahyukan, Allah yang cipta sendiri dinnya. Panduan ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb kita yang telah menciptakan Islam untuk kita. Din Allah yang akan kekal terus. Dia tidak akan hilang, tidak akan musnah, tidak akan binasa.
Walaupun umatnya dalam keadaan lemah, walaupun umatnya dalam keadaan lemah, umat Islam dalam keadaan lemah, ini kita akuilah, walaupun umat Islam dalam keadaan lemah, tapi Islam tetap gah, Islam tetap hebat, Islam tetap teguh, tapi umatnya saja. Jadi nak tegakkan Islam, dia kena dengan bukan bantuan, maksudnya dengan apa yang dilakukan oleh umatnya. Nak laksanakan, nak tegakkan, nak serlahkan, nak megahkan Islam ni adalah di tangan umatnya. Kalau umatnya kuat, umatnya kuat, imannya kuat, takwanya kuat, keteguhan pegangan pada syariatnya kuat, maka kuatlah din Allah Subhanahu wa taala. Dia keadaan yang macam tu. Tapi kalau umat yang lemah, malas untuk kembali pada din Allah Subhanahu wa taala, nak kembali pada din Allah Subhanahu wa taala separuh-separuh, separuh hati, separuh pikiran, masih ada lagi apa yang kita sebutkan dulu, ada runtunan penyakit ataupun jangkitan penyakit apa tu, al-wahad, wahad, cinta dunia dan benci mati, benci mati. Jadi itu adalah keadaan umat yang lemah, lemah. Jadi itulah, walaupun dalam keadaan lemah, tetap Islam itu adalah satu yang unggul. Namun akan wujud segolongan manusia yang kekal bertanggungjawab jaga din Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sunnatullah, sunnah Allah Subhanahu wa taala. Akan wujud golongan manusia yang kekal bertanggungjawab jaga din Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Di dalam Al-Quran Karim, beberapa istilah yang senari dengan Rabbani, dengan istilah Rabbani, beberapa istilah. Pertama ialah ummatan wasata, ummatan wasata, sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam suratul Baqarah, ayat 143, suratul Baqarah ayat yang ke-143. Begitu juga yang kedua, khaira ummah, khaira ummah, dalam surah Ali Imran ayat 110. Dan juga satu lagi ialah ibadur rahman dalam surah Furqan, Al-Furqan ayat 63 hinggalah 77. InsyaAllah. Jadi ini dalam Al-Quran. Jadi istilah-istilah ini selari sebenarnya, dan rasanya istilah-istilah ini tidak asing bagi kita. Ummatan wasata, khaira ummah, ibadur rahman, semua adalah merupakan istilah-istilah yang biasa, tidak asing, tidak asing. Dan kita nak yang mudah-mudahan kalau tak pun jadi ulangan, jadi refreshment, pencerahan semula, jadi mudah-mudahanlah insyaAllah kalau dia tidak menjemukan, mudah-mudahan dia tidak menjemukan, dan kita ulang balik perkara ini. Dalam suratul Baqarah Allah jelaskan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata.
Waja'alna wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang maksudnya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu ummah Islam, ummah yang adil dan pilihan, ummah yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi ummatan wasata. Jadi kita ni kena jadi saksi atas perbuatan manusia. Kita, apa yang kita perbuat, apa yang kita pelajari, apa yang kita ajarkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita tunjukkan dalam bentuk akhlak, semua kita nak jadikan sebagai saksi untuk disaksikan oleh manusia, dipelajari oleh manusia. Yang kita ajarkan itu menjadi satu yang akan dilaksanakan oleh umat manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menjadi saksi atas perbuatan kita, di mana kita mendapat ajaran-ajaran daripada Rasulullah SAW disampaikan kepada kita oleh para ulama yang muktabar. Ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menjadi saksi. Dan Rasulullah telah menyampaikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Dalam ayat tersebut, wasata itu bermaksud pilihan terbaik dan adil. Pilihan terbaik dan adil. Umat yang pilihan, umat yang terbaik, umat yang adil. Adil. Maksud adil di sini ialah yang dapat meletakkan suatu pada tempatnya, meletakkan syariat pada tempatnya, meletakkan hukum-hukum Allah pada tempatnya, melaksanakan kehendak-kehendak Allah Subhanahu Wa Taala pada tempatnya. Itu adil. Kalau kita di luar daripada perkara itu, maka kita tidak berlaku adil. Tidak berlaku adil. Jadi kita tak termasuk dalam golongan orang-orang yang Rabbani atau wasata. Jadi pilihan orang, umat pilihan, umat terbaik, umat yang adil. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan, menjadi saksi atas perbuatan orang-orang yang menyimpang daripada kebenaran, baik di dunia maupun akhirat. Jadi orang-orang yang menyimpang daripada kebenaran ni kena diberikan peringatan-peringatan. Itu menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang. Kita menjadi saksi, jadi nak sampaikan bahawa perbuatan mereka itu salah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan amaran, menyampaikan peringatan kepada orang-orang jahiliyah yang menyembah patung, yang menyembah berhala, yang keluar daripada ubudiyah terhadap selain daripada Allah SWT, terkeluar daripada ubudiyah kepada Allah SWT. Itu Rasulullah berikan peringatan kepada mereka, baik di dunia maupun di akhirat, dan akan bersaksi di akhirat bahawa para Rasul telah menyampaikan risalah kepada kaumnya. Rasulullah telah menyampaikan kepada kaumnya. Penerus Rasulullah daripada kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya, ulama-ulama muktabar telah menyampaikan juga kepada kita, sampai kepada kita sekarang. Sebagaimana Nabi SAW akan menjadi saksi terhadap umatnya bahawa beliau telah menyampaikan risalah. Jadi Rasulullah telah sampaikan risalahnya kepada kita, dan kita bertanggungjawab untuk meneruskan risalah. Jangan kita kata Rasulullah dah tak ada, maka tugas untuk menyampaikan risalah itu telah buntu, telah stop, telah berhenti, telah tak boleh dijalankan lagi. Tidak, itu salah.
Risalah Allah SWT ni ya akan terus menerus ada bersama-sama kita ya, kerana Rasulullah dah nyatakan ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, yang kamu bila kamu gunakan kedua-duanya, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitab Allah wa sunnati, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua iaitu tentang khairul ummah. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat yang ke-110, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik, umat yang terbaik, sebaik-baik umat. Jadi kalau kita lihat ni memang selari dengan dikatakan bila istilah apa tadi, istilah Rabban, Rabb ditambah dengan an, itu dia membawa maksud hyperbola, yang kesangatan, keterlaluan, umat yang terbaik. Maknanya tak ada selepas ini umat yang lebih baik daripada ni, tak ada. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, yang dilahirkan untuk manusia. Satu pandangan yang amat menarik. Syekh Said Qutb mengatakan bahawa bila dikatakan umat ini dilahirkan, maknanya tentu ada satu proses yang tertentu. Tentu ada satu kaedah yang tertentu. Bagaimana boleh lahir umat yang terbaik ini, khairul ummah ini, macam mana boleh lahir? Bila disebut lahir, kelahiran baby, contohnya ada proses dia. Dia tak boleh tiba-tiba berojol gitu, tak ada. Mesti dia ada proses dia. Jadi begitu juga dalam penglahiran ummah Rabbani atau ummah khairul ummah, sebaik-baik ummah. Dan apa ciri, antara cirinya ialah menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang munkar. Dan wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ummah yang terbaik, ummah Rabbani ini adalah merupakan orang-orang yang membawa jalan, menyuruh yang ma'ruf, mencegah munkar, menyuruh ma'ruf, mengajak manusia kepada ilmu Islam, mengajak manusia kepada mengenali Islam, memahami Islam, ma'ruf, segala yang ma'ruf, dan ma'ruf yang besar adalah mengajak manusia kepada beriman kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ma'ruf yang paling besar, mengajak manusia kepada beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalau ini yang perlu kita fahami. Kemudian mencegah daripada kemungkaran, mencegah daripada yang mungkar, menjelaskan tentang perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyatakan amaran-amaran yang Allah berikan kepada mereka yang melaksanakan mungkar, agar mereka itu menjauhkan diri daripada kemungkaran, dan mengajak manusia kepada beriman, mereka sendiri beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh kita mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, tapi kita tidak beriman, tapi dia seganding, seiring, sejalan, selangkah, sederap terus,
bersama sekali sebati, bersepadu, antara menjalankan ma'ruf, mencegah mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali dalam surah Al-Furqan, surah Al-Furqan ayat 63 hingga 77. Ayat panjang ni. Wa ibadur rahmanul ladzi yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Jadi ini antara ciri-ciri khusus yang dinyatakan dalam ayat tersebut. Jadi kita tak perlulah kita baca maksud dia secara secara satu persatu, jadikan homework kita lah, nanti balik kita tengok balik apakah maksud daripada ayat yang telah dibacakan tadi. Cuma di sini dirumuskan beberapa perkara antara ciri ibadur rahman ataupun orang-orang Rabbani. Yang pertama ialah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, jalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Kita tahu kita ni siapa, asal kita ni siapa, tempat pijak kita inilah asal kita. Kita tahu. Jangan kita melongak, kita sombong. Itu adalah merupakan perkara yang tak seharusnya berlaku seorang ibadur rahman ataupun orang yang ada ciri Rabbani. Kemudian orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang baik terhadap orang-orang jahil. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Berkatakan, dia berkata yang baik, yang mengucapkan kesejahteraan, menyerlahkan kebaikan, memberikan keselamatan, kesejahteraan. Pesanan Rasulullah, afshus salam, banyakkan memberi salam, memberikan ucapan kesejahteraan kepada siapa saja. Orang-orang yang baik, jahil, orang-orang yang kita kenali, orang yang kita kenali, semuanya adalah merupakan matlamat ataupun tempat untuk kita ucapkan segala kebaikan. Dan mudah-mudahan dengan kebaikan kata-kata itu akan menjadi dakwah, menjadi dakwah, sama ada dakwah bil qaul atau dakwah bil hal, dengan kata-kata, dakwah dengan kata-kata atau dakwah dengan peribadi, dengan akhlak. Kemudian yang ketiganya, orang yang menekuni ibadah malamnya, menekuni ibadah malamnya dengan sujud, dengan rukuk, dengan sujud,
dengan bertasbih, dengan bertahmid, dengan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan satu yang seharusnya ada, seharusnya ada dalam kehidupan seorang Rabbani. Orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pada Allah Subhanahu wa taala agar jauhi daripada azab neraka, azab neraka. Rabbana asrif 'anna azab jahannam. Ya Allah, aku minta Allah Subhanahu wa taala jauhkan aku daripada azab jahannam. Inna azabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Tempat yang paling teruk yang tak seharusnya lah kita mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Jadi yang walaupun dia memberikan infak, dan infaknya itu tidaklah menunjukkan yang dia berlebihan ataupun yang sangat menunjukkan kebakhilan. Dia berinfak dalam keadaan pertengahan, dalam keadaan yang dia antara keduanya, di antara yang sedikit dengan yang banyak. Jadi itu ada dijelaskan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian yang keenamnya, orang yang tidak menyekutukan Allah, tak sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah prasyarat penting yang perlu ada dalam membentuk satu masyarakat Islam. Masyarakat Islam, dalam masyarakat Islam satu prasyarat yang penting untuk perlu ada, mesti ada, sebagai satu yang daruri mesti ada, yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuhnya, orang yang tidak membunuh, dan tidak kecuali dengan kebenaran. Kecuali pembunuhan itu ada dibenarkan oleh syariat, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memusuhi Islam, yang memerangi Islam contohnya, itu adalah pembunuhan yang dibenarkan. Ataupun yang balas bunuh, itu adalah satu yang disyaratkan oleh Allah SWT. Yang ke-8, orang yang tidak melakukan zina, wala yaznun, tidak melakukan zina. Orang yang bertaubat dan membuat kebaikan dan memperbanyakkan amal soleh. Bertaubat, membuat kebaikan dan membanyak amal soleh. Kita lihat 3 perkara ini dirangkumkan sekali, iaitu taubat, kebaikan, membanyakkan amal soleh. Wa atbi'is sayyi'ati bil hasanati tamhuha, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan itu dengan melakukan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha. Ikuti yang tak baik, sayyi'ah yang kita telah lakukan, terlanjur lakukan, dengan buat kebaikan-kebaikan, tamhuha, maka itu semua akan menghapuskan dosa-dosa, insya-Allah. Yang ke-10, orang yang tidak memberi kesaksian palsu, qaulul zur, yang tidak memberikan kesaksian palsu. Kemudian yang ke-11, bersifat proaktif kepada peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Bila datang peringatan Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Bukan seperti orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, orang yang Nasara, sami'na wa asayna. Itu proaktif. Orang yang beriman dia proaktif. Sami'na wa ata'na. Dan akhir sekali yang ke-12, orang yang sentiasa berdoa untuk dirinya, keluarga, keturunan dan umat Islam. Bana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Minta kita dijadikan sebagai orang-orang yang baik, keturunan kita baik, keluarga kita baik, dan seterusnya umat Islam juga dalam keadaan yang baik.
Maka ketiga-tiga perkara ni, ummah wasata, khaira ummah, ibadur rahman, ya, yang kata generasi Rabbani, ya, tidak akan lahir spontan, ya, perlu ada sistem khusus yang dilaksanakan berterusan, ya. Ini perlu ada, ya, sistem yang khusus, manhaj yang khusus, ya, untuk dilaksanakan berterusan. Dan sistem itu tak lain tak bukan, manhaj itu tak lain dan tak bukan adalah manhaj tarbiyah, ya, manhaj tarbiyah, pendidikan, ya. Jadi tarbiyah yang macam mana? Tarbiyah menitik beratkan, ya, penanaman iman dan peneguhannya, ya, penanaman iman dan peneguhannya. Yang keduanya mempelajari penglahiran ubudiyah lillahi wahdah, ya, dengan tarbiyah ini melahirkan, ya, hati, melahirkan jiwa, melahirkan diri yang ubudiyahnya hanya kepada Allah semata-mata, ubudiyah lillah wahdah. Kemudian melahirkan juga ketaatan, menitik beratkan penglahiran ketaatan yang kukuh terhadap Allah dan Rasul, pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut kata ketaatan yang kukuh terhadap Allah ataupun Rasul ni, ringkasnya ialah ketaatan kepada syariat seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali ialah, tarbiyah yang beratkan penglahiran dan pelaksanaan akhlak Islamiyah, akhlak Islamiyah, kena lahir akhlak Islamiyah, dalam kehidupan umat, dalam kehidupan kita lah, dalam konteks kita nak menghayati, generasi sebagai generasi Rabbani, nak jadi orang Rabbani, maka perlu kita lahirkan dan laksanakan benar-benar akan akhlak Islamiyah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Pada akhirnya, marilah sama-sama kita berdoa pada Allah SWT. Ya Allah, pilihlah aku sebagai salah seorang daripada Allah. Pilih. Pilihlah kami sebagai salah seorang daripada mereka. Jadi insyaAllah itulah harapan kita. Dan kita, satu perkara yang kita rasa macam tak tercapai, kalau kita fikir secara kasar, akan tetapi ini merupakan satu tanggungjawab yang seharusnya kita usahakan dari semasa ke semasa, agar kita dapat mencapainya. Sebagai kesimpulan, untuk melalui jalan ini seterusnya, pasanglah dalam hati kita semua, saya ungkapkan dalam serangkap pantun, asam jauh pokok di hutan, dibawa orang tanam di desa, ada nyawa, ada harapan, tidak kumau berputus asa. Jadi tak ada keputusasaan, dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa kecewa sebenarnya, walaupun jalan kita jauh, untuk kita sampai, untuk kita capai, akan tetapi kita laluilah dengan jiwa yang kuat, untuk terus mencapai matlamat yang kita tuju, insyaAllah. Wallahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan apa yang benar semua dari Allah Subhanahu wa taala, yang silap dan lemah adalah kelemahan dia sendiri, dan dimohonkan keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon taufik dan hidayah daripadanya, dan mohon maafkan daripada sahabat-sahabat sekalian.